Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru bersama saya Jija Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Semalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN ada mencadangkan supaya kedai-kedai makan memperkenalkan menu rahmah dengan harga bawah RM5 sebagai satu usaha untuk membantu golongan yang memerlukan. Dan antara lain jelas Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub, menu rahmah itu terdiri daripada nasi, ayam atau ikan dan juga sayur yang dijangka mendapat persetujuan daripada beberapa persatuan kedai makanan melalui MOU dalam masa terdekat. Dan untuk setengah jam ini, dalam Pantau Kerajaan Baru ini, kita akan bawakan dua orang yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan menu rahmah ini. Yang pertama, kita akan bersama dengan Datuk Jauhar Ali Taib Han yang merupakan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma yang bersedia secara langsung di talian. Dan di studio juga kita akan bersama dengan Encik Malik Hassan Muhammad yang merupakan Wakil Peniaga Tom Yam Thai dan juga Ahli Persatuan Peniaga Tom Yam Selangor Ukhuwah. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita untuk pagi ini. Terima kasih Encik Malik. Okey. Mungkin kita nak mulakan terlebih dahulu dengan Datuk Jauhar sebagai pemain industri dan juga ahli Presma itu sendiri. Datuk Jauhar, bagaimana Datuk Jauhar melihat keberangkalian ataupun possibility untuk melaksanakan menu rahmah difahamkan RM5 ini, Datuk Jauhar? Kami sebenarnya memang terpanggil sangatlah bila hasrat Yang Berhormat Menteri KPDN ini, Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang prihatin dan mohon kerjasama kami daripada pihak Presma, yang mana kita ada lebih 12,000 restoran di seluruh Malaysia. Dan saya yakin dan percayalah kita akan memberi komitmen yang penuh dan tidak ada sebarang alasan untuk menangguhkan. Kadang ada kat reporter tanya, boleh ke, untung ke dengan RM5 nak bekalkan nasi dan air. Maknanya dalam konsep kita berniaga ni tidak akan keberkatan juga. Kita nak jadi redha Allah SWT. Kalau saham dunia ni artinya dah alhamdulillah dah, kita kena cari saham akhirat, dan ini saya rasa satu ruang dan peluang yang cukup baiklah. Dan Yang Berhormat Menteri sendiri, memang beliau sendiri pun seorang yang cukup luar biasa, saya rasa. Cukup senang untuk disantuni, dapat apa juga program, dan beliau adalah di antara menteri dalam kerajaan perpaduan ini yang kerap memanggil kami untuk bersama-sama melontarkan pandangan dan sebarang ada permasalahan di dalam bisnes kami ini dapat dikongsikan. Dan bila mana Yang Berhormat Menteri, dan sebelum ini juga lebih kurang 3 minggu sudah hasrat ini telah disampaikan kepada saya oleh Tuan Haji Azman bin Adam, pengarah penguatkuasa hasrat Yang Berhormat Menteri, dan saya juga telah berkongsi dengan ahli-ahli saya. Dan bila mana dalam pertemuan minggu sudah, saya rasa benda ni perlu kita zahirkan secepat mungkin. Dan ada juga satu lagi cadangan proposal daripada Yang Berhormat Menteri Salahuddin Ayub, Datuk Seri ada mencadangkan mengapa tidak kita letak satu tabung. Mana kalau ini menu rahmah, kita letak tabung rahmah. Kelazimannya ada kadang-kadang kalau kita pergi ke restoran mamak apa semua ni, kita tengok ada tabung-tabung atas meja. Sebenarnya tabung-tabung ni perlu mendapat kelulusan dari pihak yang berwajib. Kalau jabatan agama. Dan kalau tabung rahmah ni nanti insya-Allah dengan ihsan daripada Yang Berhormat Datuk Seri dapat kebenaran untuk kita letakkan di restoran-restoran, daripada fund yang kita dapat tu, katakanlah awak sehari dapat, kata perempuan dapat 100-200, dan mungkin juga kami pemilik restoran juga boleh top up pada mana yang benar-benar tak mampu asnaf. Kalau nak makanan percuma, mengapa tidak kita budayakan sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia ni, insya-Allah. Ya, Datuk Jauhar, saya akan tanyakan. Ya. Okey, tak apa, Datuk Jauhar, teruskan. Teruskan, Datuk. Dah. Itulah kita nak tengok kalau kerajaan perpaduan yang baru ni dengan Islam Madani ni dan peranan kita ni, ini pada saya sebagai permulaan. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik, kita nak buat amal jariah, kadang-kadang ni kita pergi hantar jauh-jauh di luar negara, kata susah. Sebenarnya dalam Islam ni, kita nak tengok yang depan mata kita. Mungkin ada beradik kita, saudara mara kita, karya kita. Dan ini saya rasa lontaran idea daripada YB Datuk Seri ini adalah sesuatu yang cukup praktikal.
kita melihat di kalangan pelanggan-pelanggan restoran sudah tentu ada yang terkesan dan memerlukan bantuan begini. InsyaAllah kami memang benar-benar terpanggil dan akan secepat mungkin akan menzahirkan benda ini, dan kami juga mendapat kerjasama yang cukup baiklah, baik daripada Datuk KSU-nya, menterinya dan seluruh warga KPDN insyaAllah. Dan Datuk, saya nak tanyakan soalan ini, dan soalan ini saya akan tanyakan kepada Encik Malik juga sebentar lagi. Tapi Datuk, melihatkan kepada harganya RM5 itu, persoalan berlegar di kalangan kami ini dan juga mungkin rakyat Malaysia. Sebab harga barang mentah ni mahal. Macam ayam mahal, ikan kalau ambil 3 ekor pun dah berbelas-belas ringgit. Possible ke untuk dibawakan dalam satu pinggan itu? Dan bagaimana sebenarnya caranya untuk melakukan itu? Sebenarnya yang saya kongsikan awal tadi, dan banyak media tanya benda yang sama dengan saya. Sebenarnya dalam konteks ini, kalau kita dah niat nama itu, kita nak buat sesuatu kebajikan dan umpamanya, kan benda baik kalau tak beri percuma pun, kalau kita dapat beri potongan pada dalam harga yang patut dengan minum sekali ini, memang kalau ikut memang RM78. Tapi mengapa tidak kita buat sesuatu untuk keberkatan kita, seperti mana saya sebut awal tadilah. Tak ada alasan. You want it or not, itu je. Kalau kita tidak, lillahi ta'ala nak buat sesuatu. Dan ini juga saya rasa akan disokong oleh Persatuan Pengguna India juga. Kita ada 2 persatuan di kalangan restoran ini. Satu Presma untuk ahli-ahli beragama Islam, dan satu lagi Primas di bawah Tuan Suresh. Beliau juga memberi komitmen akan bekerjasama lah dalam program Menu Rahman insyaAllah, dan kita berharap juga lontaran idea daripada Datuk Seri Salahuddin Ayub untuk mengadakan tabung rahmah ini juga dapat kita zahirkan insyaAllah. Dan kita ada di studio Encik Malik Hassan Mohamad, merupakan wakil peniaga Tom Yam Thai yang juga ahli Persatuan Peniaga Tom Yam Selangor Ukhuwah. Encik Malik, macam mana nak buat ni untuk tom yum ni? Sebab kita tahu kalau isi tom yum tu seafood ni pun mahal juga. Ayam sahaja pun. Kalau kita lihat sekurang-kurangnya lah kedai tom yum yang biasa misalnya RM8 ataupun RM7 itu tak lari. Bagaimana Encik Malik melihat kepada possibility untuk melaksanakan perkara ini? Okey, terima kasih kepada Wani dan juga Gigi dekat studio untuk menu rahmah ni. Sebenarnya pihak persatuan sebenarnya kita dah buat perbincangan awal lebih kurang 3 bulan yang lepas sebenarnya. Sebelum pilihan raya umum. Sebenarnya kita cuba bincangkan contoh apa menu yang kita boleh bawa dengan harga bawah pada RM5. Maksud tu kita cadangkan bawah pada RM3. Tapi bila menteri sendiri yang bagi cadangan tentang menu rahmah ni yang boleh RM5 ke bawah ni, kami cuba create satu menu yang mungkin boleh dimakan oleh keluarga ataupun mungkin individu-individu. Jadi apabila Datuk tadi bercakap tentang keberkatan dan redha Allah sebenarnya, bila kita bercakap tentang menu yang bawah pada RM5 ni sebenarnya, kita tak boleh lihat daripada kerangka keuntungan semata-mata. Saya setuju 100% dengan Datuk. Terima kasih kerana dah bawa benda ni sebenarnya ke satu kerangka yang lebih besar. Kita cuba lakukan kebajikan dan juga mungkin kita panggil sebagai salah satu daripada kita panggil kebajikanlah untuk rakyat Malaysia. Dan kita sambut baik saranan dan juga cadangan menteri, dan kita cuba buat yang terbaik untuk pengguna tidak merasakan menu yang RM5 ni ala kadar je. Kita cuba bagi yang terbaik. Kami dari pihak Ukhuwah sendiri dan juga Persatuan Restoran Tom Yum, kita cuba bawa menu yang terbaik sebenarnya untuk rakyat Malaysia walaupun dengan harga bawah pada RM5. Okey. Kita nak tanyakan juga kepada Datuk Jauhar kerana Datuk Jauhar tidak mempunyai masa yang banyak bersama dengan kita. Tapi sebelum kita nak melepaskan Datuk Jauhar tu, kita nak tanya jugalah untuk menu rahmah RM5 misalnya seperti yang diumumkan oleh YB Menteri, satu pinggan itu akan ada nasi sama ada ayam ataupun ikan dan juga sayur-sayuran. Persoalannya ketika ini dengan harga bayaran RM5 itu, sebesar mana ayam ataupun ikan yang akan dihidangkan, kerana kita tahu juga target untuk menu rahmah ini adalah kepada golongan miskin tegar. Tetapi golongan miskin tegar ini juga perlu makan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Datuk, bagaimana portionnya dalam satu pinggan itu yang boleh dijanjikan lah? Sebenarnya macam ni, bila kita dah niat kita nak membuat satu kebajikan dalam perniagaan,
Mungkinlah kalau sekarang ni kita potong 8 umpamanya. Kita mungkin betul, jadi dengan saya potong 12. Daripada mutu dan daripada perombakannya beras, kualiti yang tu kita tak boleh kompromis. Dan kebajikan ni sebenarnya dia kena selari. Keuntungan adanya yang dalam makanan-makanan lain kita boleh lagi mendapat keuntungan. Dan jangan sekali-kali lah kita fikir dengan memberikan mengambil peranan dalam menu rahmah ni tadi akan membawa kerugian pada kita. Yang tu nauzubillah lah. Kita tak boleh fikir macam tu. Kita kena fikir positif dan yakin. Segala apa yang kita berikan tu Allah akan berikan balasan berlipat kali ganda. Saya percaya kakanda saya Tuan Malik Hassan, mereka ni bukan sebelum menteri cakap dah ada menu-menu yang sebenarnya menu rahmah ni sebelum menteri umum pun memang dah ada dalam punya menu sebenarnya dengan harga yang very reasonable. Dan seperti yang saya sebut lah, kita ni sebut bukan asnaf yang nak makan ya. Mungkin ada B40 yang di kalangan B40 yang memerlukan menu-menu seperti ni nak makan paling tidak nak alah perut sekali sehari ke di tempat kerja pun umpamanya. Ini peranan kita lah insyaAllah. Ya Datuk, sebelum kita lepaskan Datuk, ringkas saja Datuk. Memang targetnya untuk berikan kepada mereka yang miskin tegar golongan B40, tapi modus operandi tu bagaimana untuk mungkin peniaga untuk pastikan mereka ni benar-benar daripada golongan itu. Macam mana Datuk fikirkan? Sebenarnya ramai yang tanya, tapi pada saya macam ni lah, kalau kita dah niat, kita yakin dan percayalah, itu bukan kita tak boleh lah nak saring lah, nak dekat untuk B40 ke nak asnaf lah ni, itu bukan kerja kita. Kalau kita dah niat sesuatu benda kita nak buat, kita zahirkan aja. Jangan kata orang nanti salah guna yang menu rahmah ni. Orang yang berada makan pada saya, orang Malaysia ni tak sehina itu lah. Kita kena very practical. Pada saya, kita kena berfikiran positif dan jangan adalah dolak dalih nak bagi alasan nanti nak pantau susah, nak siapkan menu ni rasa rumit. Keuntungan sedia ada tak berbaloi, tu rasanya dalam Islam tak ada macam tu lah. Apa kalau kita fikir benda baik, Allah akan beri lagi rezeki kita berlipat kali ganda. Saya percaya ini memang terbukti lah dalam perniagaan kami pun. Allah dah tunjuk pada kita kena yakin sesuatu ni. Ini yang kita perlu faham rahmah tu apa. Itu yang penting insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Datuk Jauhar atas ulasan itu. Kita akan terus berbincang mengenai perkara ini bersama dengan Encik Malik, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Ya. Baik, bertemu lagi dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita membincangkan mengenai kemungkinan bolehkah dilakukan berkenaan dengan menu rahmah RM5 ini. Sejak daripada tadi kita berbincang dengan Datuk Jawahar Ali Taib Han yang merupakan Presiden Presma, juga tetamu di studio Encik Malik Hassan yang merupakan peniaga Tom Yam Thai dan juga ahli Persatuan Peniaga Tom Yam Selangor Ukhuwah, yang mana kedua-dua guest kita ni, tetamu kita, berpegang kepada menu rahmah itu boleh dilakukan dengan niat untuk melakukan kebajikan dan juga memberi balik khidmat kepada masyarakat, giving back to the community. Tapi kita dah tanyakan pada Datuk Jawahar berkenaan dengan bagaimana nak lihat adakah ia perlu pelanggan ni perlu kita saring untuk bagi adakah mereka ni benar-benar golongan B40 ataupun miskin tegar. Bagaimana dengan Persatuan Ukhuwah pula melihat kepada isu ini? Sebab ialah kadang-kadang ada juga yang datang mungkin daripada golongan berada, nak juga makan ni kita tak tahu kan, nak beli juga kita pun tak tahu. Ukhuwah sendiri bagaimana? Okey, sebenarnya macam pihak kami, kita tak nak ada apa-apa saringan ataupun nak membuktikan yang mereka ni daripada golongan B40 ataupun miskin tegar. Sebab bagi kami nak sediakan hidangan rahmah ni untuk semua, untuk semua masyarakat di Malaysia. Okey, jadi kita tak kisah mereka ni daripada golongan mana. Janji apa yang kami nak hidangkan untuk menu rahmah ni sebenarnya menepati apa yang menteri nak. Maksudnya menepati dia punya cita rasa, menepati dia punya khasiat walaupun dengan harga RM5. Jadi kita tak akan saring sebab
kita nak bagi menu ni untuk semua. Dan insya-Allah kita sambut baik cadangan menteri dan kita akan laksanakan di semua restoran tom yum di seluruh Malaysia dan terutamanya di Negeri Selangor. Ya, Encik Malik, pastinya kita perlu ada satu titik imbang ataupun titik tengah lah antara kita nak membuat kebajikan dan juga keuntungan. Betul. Pastinya dalam segi perniagaan ini perlu ada kos dan juga untungnya nanti pada pengakhirannya. Tetapi dari segi mungkin menu yang diperkenalkan ini bagi peniaga kecil, mereka juga mungkin ingin melakukan kebajikan ini. Betul. Tetapi dengan mungkin modal yang tidak seberapa besar dengan kedai-kedai tom yum misalnya, ataupun mewakili Presma, kedai-kedai restoran mamak yang memang dah besar. Bagaimana mereka ini dapat melakukan perkara yang sama tetapi pada masa sama ada juga keuntungan yang mereka dapat daripada hasil penjualan itu? Okey, terima kasih Wani. Ya. Sebab soalan ni sebenarnya bila kita nak bercerita tentang menu rahmah yang harga RM5 ni, sebenarnya untuk makluman semua, sebenarnya kita pun sendiri tahu sebenarnya setiap hari peniaga-peniaga kecil tepi-tepi jalan mereka boleh jual nasi lemak yang harga RM1. Ya. Okey, ada juga yang harga RM1.50. Sebenarnya mereka dah buat benda ni lama sebenarnya. Tapi untuk bila kita nak bercakap tentang kerangka keuntungan, okey, jadi bila mereka membuat jualan dengan harga nasi lemak contoh harga RM1.50 ataupun RM1, sebenarnya mereka dah membuat pengiraan berkenaan dengan untung rugi mereka kat situ. Tak ada peniaga yang nak meniaga rugi sebenarnya. Tapi apa yang mereka buat sama ada kecil atau besar tetap ada keuntungan dan mereka sudah melihat benda ni dan mereka dah membuat kira-kira yang betul untuk mereka mendapat pendapatan harian mereka. Dan saya jaminlah insya-Allah dengan bantuan dan juga sokongan daripada kerajaan sendiri, daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, insya-Allah kita boleh buat menu ni dan kita tak perlu saring pun untuk mereka daripada golongan B14 ataupun miskin tiga. Kita bagi untuk semua golongan. Dan itu adalah memang kita punya pegangan dan juga hasrat kami di peringkat Persatuan Kedai-Kedai Tom Yum di seluruh Selangor, insya-Allah. Dan Encik Malik adalah salah satu lagi isu yang saya kira membelenggu peniaga-peniaga ketika ini. Bukan saja peniaga lah, orang yang tak berniaga lah macam kita kan. Adalah harga barang yang mahal, harga bahan mentah itu. Dengan adanya usul daripada kerajaan ini, cadangan RM5 ni, bagaimana melihat perkara ini? Adakah ia bakal memberi beban dengan harga bahan yang mahal ni? Sebab kita sebelum ni ada bawakan satu temu bual ataupun interview bersama dengan peniaga-peniaga yang komplain juga. Susah nak turunkan harga makan sebab harga barang mahal. Tapi untuk peniaga-peniaga macam pendapat daripada Datuk Jawahar dan juga Encik Malik Hassan, perkara ini adalah sebagai satu peluang kebajikan yang boleh dilakukan. Tapi bagaimana kepada peniaga yang merasakan ini merupakan satu beban? Adakah untuk perspektif itu bagaimana? Saya faham Encik Malik. Okey, dia macam ni. Maksudnya satu kedai tom yum tu bukan kita akan turunkan semua harga makanan tu. Tapi cadangan daripada menteri, kita cuma klik satu menu yang dinamakan sebagai menu rahmah. Macam restoran saya sendiri di Tom Yum Udang Galah Subang 2, kami bukan setakat satu menu, tapi kami memperkenalkan lebih daripada 3 atau 4 menu pilihan setiap hari untuk pelanggan membeli dan juga merasai makanan-makanan yang kami tawarkan kurang daripada harga RM5. Contoh, macam roti canai, kita jual dengan harga RM1. Lepas tu roti tisu RM3. Campur dengan air sirap baru RM4. Itu mungkin mungkin contoh di restoran kami lah, tapi untuk restoran-restoran lain, maksudnya menteri bukan dia nak kita turunkan semua harga makanan tu. Cuma dia nak kita perkenalkan satu menu rahmah untuk golongan-golongan yang memerlukan. Dan sebenarnya kami dah sambut baik pun benda ni dan kami dah praktik pun di restoran kami, terutamanya di restoran yang bernaung di bawah Ukhuwah di Negeri Selangor. Encik Malik, ada juga pihak yang masih lagi mendakwa lah. Menu rahmah ni RM5 itu sebenarnya masih lagi tinggi bagi mereka yang dalam golongan miskin tiga. Betul. Kerana contohnya kita tahulah sebelum ni nasi bajet lah misalnya kita boleh dapat dalam harga RM2 ataupun RM3. Tetapi menunya tidak sama. Proteinnya hanyalah telur dan juga nasi dan mungkin sup kosong. Tetapi dalam menu rahmah ini ada protein yang lebih baik lah saya kira. Ayam ataupun ikan. Jadi bagaimana nak menyangkal dakwaan tersebut? Maksudnya ada yang masih menyatakan masih lagi tinggi sebenarnya RM5 tu untuk makan mungkin 2 ataupun 3 kali sehari tu. Betul.
Okey, saya setuju sebenarnya dengan Wani. Okey, tadi berbalik pada apa Datuk Johor cakap tadi, kita kena melihat ni daripada kerangka kebajikan, bukan keuntungan semata-mata. Jadi walaupun kita namakan sebagai kebajikan, tapi kami cuba berikan menu yang terbaik lah untuk seluruh pengguna. Sebab kita tahu, kita pun walaupun peniaga, tapi kita juga pengguna. Kita nak pengguna merasa apa yang kita nak rasa sebenarnya. Jadi dengan menu yang RM5 ni, kita cuba berikan yang terbaik lah bagi saya, insya-Allah. Sebagai wakil peniaga-peniaga Tom Yum di negeri Selangor, kita cuba berikan menu yang terbaik. Contoh, saya bagi contoh nasi pak perik ayam. Dalam tu kita dah ada nasi, ayam dan juga sayur. Dan kita boleh bagi lagi air sirap contoh. Air sirap. Jadi dengan menu mungkin tak sampai RM5. Mungkin RM4.90. Jadi kalau mungkin pihak Astro Awani sendiri nak tengok benda ni secara mungkin terus boleh pergi ke restoran kami di Subang 2. Dan walaupun orang cakap mungkin kami ni perintis, tapi sebenarnya dah ada restoran-restoran lain yang terlebih dahulu buat lebih awal daripada kami. Dan kita tengok benda tu sebenarnya sudah cukup khasiat dia. Dan berbalik pada tadi, cakap walaupun RM5 ni mungkin masih tinggi bagi golongan-golongan tertentu. Tapi setakat ni itu yang kami boleh berikan. Dan mungkin kalau adalah contoh satu hari nanti pihak Kementerian Perdagangan dalam negeri mungkin nak bagi kami subsidi ayam, sayur ataupun beras, kami terima. Nyuruh tapak tangan Stadium Bukit Jalil kami tadakan, insya-Allah. Dekat je Stadium Bukit Jalil. Ya, betul. Dan Encik Malik, kalau kita bercakap mengenai cabaran peniaga-peniaga ketika ini, bagaimana sebenarnya Encik Malik melihat apa mungkin selain daripada memperkenalkan menu Rahmah ni dianggap macam win-win situation, betul, kan? Betul. Tapi apa lagi yang boleh dilakukan? Cadangan-cadangan daripada persatuan-persatuan peniaga misalnya untuk apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk membantu peniaga dalam masa yang sama menyenangkan juga dengan pelanggan. Okey, macam ni kan, macam bila kita berbalik tadi pada Datuk Johor cakap tadi tentang kita nak buat kebajikan. Sebab bila kita nak buat kebajikan, kalau ikut daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebajikan yang kita nak berikan sebenarnya kalau boleh benda yang lebih baik. Sebab kadang-kadang tu kita nak buat kebajikan, kita bagi yang lebihan daripada sisa makanan ataupun lebihan daripada makanan, jadi baru kita buat kebajikan. Sebenarnya tu adalah silap sebenarnya. Jadi bila kita berniat untuk buat kebajikan, kita mesti berikan yang terbaik. Jadi saya faham dengan situasi hari ini, kita sebenarnya baru lepas pandemik. Dan kita baru sebenarnya untuk restoran-restoran Tom Yum seluruh negara, kita sebenarnya baru mengalami fasa yang sangat teruk sebenarnya. Kita baru nak meningkat naik. Tapi dengan menyambut saranan daripada menteri dan juga pihak kerajaan, kita sambut benda ni. Dan kita cuba bagi yang terbaik kepada customer, kita cuba bagi baik pada pelanggan. Jadi kalau nak tengok pada cabaran, semua benda ada cabaran. Okey, jadi tapi daripada cabaran inilah yang akan membentuk kami menjadi peniaga-peniaga yang mungkin lebih prihatin, lebih bertanggungjawab dan juga lebih banyak membuat kebajikan kepada masyarakat, insya-Allah. Ya. Encik Malik, itu mungkin perancangan jangka pendek ketika inilah menu Rahmah diperkenalkan, tetapi asasnya ketika ini harga barang mentah itu disifatkan ataupun didakwa masih lagi tinggi. Betul. Jadi untuk jangka masa panjang, melihat kepada ini baru Januari, apa lagi plan-plan seterusnya sepanjang tahun ini sekiranya harga bahan mentah itu masih lagi kekal, adakah menu Rahmah ini boleh dilanjutkan atau bagaimana dengan kenyataan peniaga ataupun pengguna itu ada hak mereka masing-masing untuk pilih mana yang mereka mahu? Betul. Okey, bila kita bercakap tentang menu Rahmah ni, sebenarnya bagi kami pihak peniaga, kita sebenarnya merancang bukan satu menu sebenarnya yang kita nak sediakan kepada customer. Kita ada beberapa menu. Jadi dengan MOU yang akan ditandatangani bersama dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri nanti, Datuk Seri Salahuddin Ayub, kita harap contoh macam satu-satu restoran itu sudah tersedia menu-menu ataupun hari-hari tertentu yang mereka nak perkenalkan menu-menu baru. Contoh, saya kata okey, macam restoran saya Tom Yum Udang Galah Subang 2, setiap hari Ahad kita buat nasi pak perik ayam. Mungkin besoknya kita buat nasi pak perik ikan keli, macam tu. Jadi mungkin dengan kerjasama daripada menteri ataupun kementerian sendiri, kita harap benda ni bukan kita buat setakat melepaskan batuk di tangga. Kita nak benda ni berterusan. Dan bukan sahaja satu menu yang mungkin kita perkenalkan, mungkin pelbagai menu pilihan yang mungkin boleh dibuat oleh seluruh
pengguna. Jadi maksudnya kita tak hadkan pada contoh apa nasi, ayam, ikan atau apa ni, ikan ataupun nasi, ikan atau ayam atau sayur. Dan kita mungkin boleh perluaskan lagi menu-menu yang berkhasiat untuk rakyat Malaysia. Dan kita tak anggap ini sebagai bebanan dan kita anggap ini sebagai tanggungjawab sosial lah kami kepada seluruh masyarakat. Sebab di samping kami mencari rezeki dengan bantuan daripada kerajaan, mungkin inilah masanya kami memberi pula kepada seluruh masyarakat, insya-Allah. Sambil berniaga sambil beramal. Betul. Tapi Ya. saya nak lari sedikit daripada tajuk menu Rahmah ni. Ini pasal harga barang yang mahal ni. Ada menteri telah menyatakan bahawa harga dah turun, sepatutnya peniaga turunkan harga makanan. Tapi bila kita interview peniaga cakap sama juga harganya. Tapi sebenarnya secara realitinya bagaimana? Kita tahu peniaga tom yum ni paling banyaklah menggunakan semua saya kira bahan mentah kan. Betul. Dengan seafood, ayam, ikan dan sebagainya. Realitinya Bagaimana ketika ini? bagaimana sebenarnya? Okey, berbanding kalau kita tengok berbanding dengan mungkin 6 bulan lepas. Contoh macam harga ayam, memang ada penurunan yang ketara. Sebab sebelum ni kita tengok harga 1 kilogram RM11.90. Tapi harga hari ini RM8.90. RM2 1 kilogram perbezaan. Tapi itu dari sudut harga ayam. Tapi untuk harga-harga lain, sebab untuk buat menu-menu yang di kedai-kedai tom yum terutamanya, kita bukan hanya menggunakan ayam. Kita gunakan daging, telur, sayur-sayuran. Dan bila kita melihat kos keseluruhan, memang ayam turun, tapi ada kos-kos lain yang masih lagi tinggi. Contoh macam sayur. Tapi kita sekarang ni kita tak salahkan menteri ataupun kementerian, sebab benda ni mereka selalu pantau. Cuma mungkin yang mereka pantau tu terlepas pandang ada barang-barang tertentu yang masih lagi tinggi yang memang digunakan seharian lah di kedai-kedai tom yum. Tapi sebab macam pengalaman saya sendiri, semalam saya ke Pasar Borong Selayang, Pasar Borong Kuala Lumpur. Masa tu pihak veterina tengah membuat pemeriksaan berkenaan dengan jualan harga daging, tulang dan sebagainya. Dan saya tengok benda ni sebenarnya sangat positif sebagai pengguna, sebab bila ada pemantauan secara berterusan, jadi kita akan dapat lihat Harga barang itu harga dikawal barang lah. itu yang memang sebenarnya yang target pengguna tu dapat berada pada arah yang sepatutnya. Dan kita ucapkan setinggi-tinggi tahniahlah kepada pihak kementerian dan juga pihak penguatkuasa yang telah melakukan pemantauan ini. Ini bukan direka-reka, sebab memang saya pun selalu pergi ke Pasar Borong untuk pilih barangnya sendiri dengan harga yang lebih murah. Jadi daripada situ kita tengok memang penguatkuasa sanggup turun walaupun jam 3-4 pagi untuk tengok harga barang tersebut. Baik. Tapi bila sampai di peringkat kami pengusaha tom yum ni, memang kita dah cuba untuk turunkan harga sebaik mungkin. Tapi setakat ni itulah yang harga yang mungkin pengguna pun tahu kan, harga masih sama walaupun ada setengah barang sudah pun turun harganya. Okey. Baik. Tak lagi kita cerita pasal rencahnya pula kan. Cik Malik, rencah sos sotongnya dan sebagainya kan. Betul. Baik, terima kasih. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Malik Hassan Mohamad, merupakan wakil peniaga Tom Yum Thai yang juga ahli Persatuan Peniaga Tom Yum Selangor Ukuah, yang kedainya berada di Subang. Subang 2, betul. Subang 2. Jadi Nama silakan kedai datang. Encik Malik? Tom Yum Udang Galah Subang 2. Kita dah dengar dah. Okey, baik. Terima kasih. Silakan Mungkin pergi ke bawah ni, kalau ada datang. kesempatan kita akan ke sana kan untuk makan menu Rahmah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita yang sudi berkongsikan pendapat berkenaan dengan menu Rahmah ini. Sekian Pantau Kerajaan Baru. Saya Nosha Zuani Safusham. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.